Hello guys, welcome back to my channel. Konsep Nusantara dalam fahaman warga Indonesia sangat berbeza dengan apa yang difahami oleh rakyat Malaysia. Bahkan hampir ke semua negara lain di Asia Tenggara termasuk Singapura. Jika kita rujuk PRPM iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu, maksud Nusantara adalah kepulauan atau gugusan pulau-pulau Melayu. Lebih lanjut lagi, tanah dipengaruhi oleh bahasa dan budaya orang Melayu, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, Brunei, Timor Leste dan Taiwan. Dalam KBBI iaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara bermaksud Kepulauan Indonesia. Ya, Indonesia sahaja. Tetapi dalam konsep Asia Tenggara ataupun Asian pula berbeza maknanya. Dan tanpa kita buang masa, jom. Nusantara terbentuk daripada dua perkataan Sanskrit. Nusa iaitu pulau, antara adalah antara ataupun termasuk. Berdasarkan cacatan sejarah, perkataan Nusantara mula muncul pada abad yang ke-14. Kemudian lesap dalam rekod sejarah selama beberapa lama. Tapi tak lama lepas tu muncul semula pada abad ke-20. Istilah Nusantara digunakan pertama kalinya pada tahun 1334 oleh pemerintah Kerajaan Majapahit ketika itu, Gajah Mada, untuk menjelaskan konsep kekuasaan wilayahnya. Dalam kitab Pararaton ditulis bahawa Gajah Mada berjanji tidak akan guna rempah ratus dalam makanannya selagi Majapahit tidak menundukkan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Betapa pentingnya sambal ni dekat dalam makanan orang Melayu sehinggakan sumpah disandarkan pada sambal. Selepas catatan ini lama tidak ditemui ataupun digunakan. Kira macam satu keajaiban jugalah. Walaupun tak ditulis kat mana-mana sejarah, kitab ke apa-apa, tapi perkataan Nusantara ni kekal dekat kiranya rakyat-rakyat ataupun orang-orang Melayu ni. Mungkin sebab istilahnya kekal diturunkan melalui lisan. Mungkin sebab saya tahu Nusantara pun bukan daripada buku dan sebagainya. Tapi bila saya bercampur dengan orang, bila masuk era penjajahan, konsep Nusantara ini digunakan dalam karya kreatif untuk menentang penjajah. Ya, macam korang tahu, Indonesia gunakan untuk melawan Belanda dan Malaysia guna untuk melawan British. Ki Hajar Dewantara pula pernah mencadangkan kepada Soekarno agar Nusantara digunakan sebagai nama gabungan pulau-pulau di Indonesia yang merdeka. Tapi ditolak nama Indonesia yang digunakan. Masuk zaman Ganyang Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966, istilah Nusantara juga digunakan oleh Indonesia dalam konfrontasi mereka. The Vision of the Nusantara of the Greater Indonesia, Indonesia Raya. Selepas gagal gagasan Indonesia Raya, maka gagal juga usaha mewujudkan negara Nusantara. Nusantara ini juga pernah dicadangkan sebagai nama kesatuan Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga negara-negara Melayu yang lain. Tetapi tidak digunakan. Malah istilah Asian pula yang diperkenalkan dan kekal sehingga hari ini. Istilah Nusantara ini sebenarnya menarik perhatian ahli akademik barat. Tahun 1951, Justus M. menyatakan bahawa Nusantara itu tidak sesuai untuk melambangkan Indonesia, tetapi lebih sesuai rujuk kepada kawasan yang lebih luas, Kepulauan India Timur.
Tahun 1983, Charles Allen pula mengatakan Nusantara merujuk kepada kawasan yang bermula daripada Pulau Marquesa di Laut Pasifik turun ke Asia Tenggara melalui Madagaskar. Seawal tahun 1990-an pula bermulalah istilah Nusantara disinonimkan dengan kebudayaan dan politik Islam Nusantara dan digunakan sebagai nama-nama syarikat di kedua-dua negara. Contoh gerakan agama yang menggunakan Nusantara ialah Islam Hadari yang pernah diperkenalkan di Malaysia gunakan konsep Islam Nusantara. Sarjana Islam di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan Filipina pernah bekerjasama menghasilkan jurnal antarabangsa Islam Nusantara. Banyak digunakan dalam aktiviti kebudayaan yang melibatkan negara-negara di rantau ini. Sebagai contoh, kem kepimpinan Nusantara yang berlangsung di Jakarta 2013 dan Putrajaya 2014. Kem ini dianjurkan oleh Persatuan Generasi Baru Nusantara. 2015 secara rasminya istilah Nusantara disebut sebagai Identity Community Action. Istilah Nusantara ini pernah dicadangkan untuk menggantikan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Nusantara. Kalau betul-betul jadi sedap kan? Laut Nusantara. Jadi apa salahnya kalau kita share Nusantara ni? Sebab kita duduk dekat dalam Nusantara pun. So, tak kisahlah Nusantara tu diceritakan oleh sesiapa pun. Mungkin sejarahnya ada kena-mengena dengan Nusantara. Biarlah, tak payahlah macam nak kata claim dan sebagainya. Dah kita orang punya sejarah tu, sejarah Melayu ni memang dah ada Nusantara, Sriwijaya, Majapahit, semua. Bukan claim. Masalah kita duduk kat tempat yang sama. Macam tak tahulah. Dan ya, sampai sini sajalah video kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.